Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menyaksikan Agenda Awani bersiaran khas dari bumi Davos ini bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia tahun 2023. Banyak perkara yang perlu kita bincangkan, kita telitikan melihat kepada fokus dan juga tumpuan utama, terutama tema yang dibawa pada tahun ini. Bagaimana pemimpin-pemimpin, lebih 2,700 pemimpin, pemikir, mereka yang bergerak aktif dalam bidang korporat, inovator dan sebagainya turut bersama-sama berada di Davos ini. Jadi saya tak kesorangan, saya berbesar hati bersama dengan saya di bawah hujan salji ini Amir Farid Rahim, pengarah strategi KRA Group. Terima kasih datang ke Davos untuk bersiaran bersama dengan Ashra Awani. Sudah tentu tema tahun ini cukup penting untuk kita telitikan. Pertamanya, kerjasama di sebalik perpecahan di dunia ini. Apa yang boleh kita faham? Mengapa tema ini dilihat begitu penting dalam kita mendasari dan juga mendepani tahun 2023 ini? Amin. Betul, Jeb. Setelah dunia kembali pulih ke arah normal selepas pandemik, kita tahu kerjasama ketika pandemik, kebanyakan negara semua try to survive, all for themselves. Tetapi apabila keadaan ekonomi dunia sudah pulih, jadi perlunya ada kerjasama yang lebih mendalam dan juga meluas. Kerana jika tidak, pelbagai masalah yang akan timbul. Sepertinya tahun lepas saja kita diancam oleh keadaan geopolitik yang tidak stabil. Dan bergerak ke hadapan tahun 2023 ini, perkara utama yang menjadi kebimbangan ramai pemimpin dunia dan pemimpin korporat adalah tentang iklim, suasana, outlook ekonomi dunia, ekonomi global yang agak suram ini. Jadi apabila keadaan ekonomi itu dijangka suram dengan kemelesetan di merata-rata, perlunya kerjasama ini di kalangan bukan sahaja pemimpin-pemimpin kerajaan, tetapi juga syarikat-syarikat multinasional, pemimpin-pemimpin masyarakat sivil dan juga ahli-ahli akademik untuk mencari jalan yang terbaik ke arah penyelesaian masalah-masalah yang bakal dan cabaran-cabaran yang bakal ditempuhi pada tahun 2023 ini. Amin. Apabila kita bercakap soal sebagai contoh, saya meletak time frame pandemik COVID-19. Tak kala kita nak melalui proses pemulihan itu, kita pula mendepani krisis geopolitik, apa yang berlaku di Ukraine, dan akhirnya menyebabkan pelbagai domino effect. Betul. Krisis rantaian bekalan, isu krisis tenaga, pelbagai lagi isu. Jadi bagaimana platform kali ini di Davos ini, WEF 2023 ini akan memberi gambaran dan juga peluang kerjasama yang konstruktif, holistik, kerana akhirnya kita tidak mahu rakyat tertunggu-tunggu dan melihat ataupun tertanya-tanya sekadar perbincangan dalam golongan elitis sahaja. Betul, saya setuju. Perlu ada solusi penyelesaian yang praktikal, tetapi pada dasarnya perlu ada perbincangan yang benar-benar terbuka dan bukan sahaja mengetengahkan agenda negara-negara tertentu. Misalnya seperti tahun lepas di World Economic Forum 2022 didominasi oleh suara-suara dari Eropah sahaja. Memang betul ketika itu baru berlaku peperangan Rusia dan Ukraine, tetapi ada lagi pelbagai konflik di dunia ini yang turut mengundang perbincangan yang lebih mendalam. Contohnya tentang isu kelestarian dalam kepimpinan ESG. Selain daripada kita menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam pelbagai dasar kerajaan dan juga pendekatan oleh syarikat-syarikat multinasional dan badan-badan korporat, tetapi perlu juga kita memikirkan tentang transisi ESG yang lebih adil dan saksama. Itu kita panggil just transition. Naratif ESG ini tidak boleh didominasi oleh mana-mana satu pihak saja. Betul. Pihak barat tidak boleh memberitahu kita bagaimana kita harus laksanakan langkah-langkah ESG ini. Jadi oleh itu saya amat berharap dalam Forum Ekonomi Dunia kali ini negara-negara Asia
pemimpin-pemimpin dari negara Asia akan dapat turut bersuara. Mereka perlu melakukan bersuara ini perlu bersuara dengan dengan lantang dan jelas di dalam forum itu sendiri, bukan sahaja di mesyuarat-mesyuarat di sekitar forum ekonomi dunia, tetapi di dalam platform-platform yang disediakan secara terbuka dan tertutup dalam forum ekonomi dunia kali ini. Ya. Menarik sekali apa yang Amir katakan. Saya terimbas ataupun teringat kembali apa yang dinyatakan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam ucapan pergulungan ataupun ucap tama G20. Beliau menyatakan bahawa negara-negara besar ini jangan nak menyuruh-nyuruh. Jadi pada ketika ini saya nak kaitkan kembali kepada ESG apa yang dinyatakan oleh Amir tadi. Bagaimana sebenarnya Asia ini perlu bergerak secara lebih kuat supaya ianya didengari, dan kita nampak Eropah lebih mendominasi dalam perbincangan isu-isu melibatkan ESG kerana mereka secara jelas mendepani isu sebagai contoh krisis tenaga yang sedang berlaku pada ketika ini. Amin. Betul. Jadi pada pendapat saya, kita perlu untuk memperkasakan platform-platform seperti ASEAN misalnya. Apabila kita di ASEAN ini yang mempunyai lebih 600 juta orang penduduk dapat berbincang bersama-sama dan mempunyai kerangka yang diformulasikan bersama-sama, jadi suara kita itu akan lebih jelas. Apabila ASEAN, kita di Asia Tenggara ini bergerak dalam satu suara, maka suara Asia itu sendiri akan lebih kuat kerana Asia ini besar. Bukan saja Eropah kita ada besar juga, tetapi di dalam Asia itu sendiri ada kuasa-kuasa ekonomi dunia yang besar seperti China dan India dengan populasi yang lebih 1 bilion penduduk. Jadi jikalau kita garap suara ini bersama-sama, saya rasa Asia mampu untuk berunding memastikan bahawa kepentingan kita itu terlindung dan terjamin. Jadi kerana masalahnya saya rasa selalunya di dalam forum-forum seperti ini, pemimpin-pemimpin Asia tidak lantang bersuara. Mereka lebih mungkin banyak mendengar, tetapi ini sudah masanya untuk mereka bertindak senada dan menyuarakan demi kepentingan Asia itu sendiri. Saya ingin menyentuh juga tentang isu memastikan rantaian bekalan dunia kekal dalam keadaan baik. Kita tahu seperti kita sedia maklum, syarikat-syarikat di Malaysia juga merupakan sebahagian daripada rantaian bekalan global. Contohnya pembuat semikonduktor, ENE, ekspor kelapa sawit misalnya. Kita mendominasi pasaran. Jadi kita perlu berbalik semula kepada cabaran-cabaran tahun 2023. Walaupun dari segi keadaan ekonomi global itu mungkin agak suram, tetapi ini juga adalah masa untuk kita meningkatkan kapasiti. Syarikat-syarikat kita harus menerapkan prinsip-prinsip ESG, memastikan pengeksport kita mematuhi prinsip-prinsip tersebut, piawaian yang ditentukan supaya kita tidak kehilangan pasar di masa hadapan. Kerana ESG itu hanya akan menjadi lebih penting as the time goes by. Betul. Dan itu juga dalam kunjungan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia, dua pemimpin dalam kenyataan bersama membangkitkan isu berkenaan dengan anti minyak sawit yang digembar-gemburkan oleh blok Eropah sebagai contoh. Okey, selepas ini kita nak memperincikan kepada isu-isu yang boleh dianggap sebagai dominan yang perlu penyelesaian segera dan menjadi fokus lebih 2,700 pemimpin-pemimpin di peringkat global untuk membincangkan di pentas di Davos ini. Baik, kita berhenti rehat seketika, kita akan bersambung selepas ini. Bertemu kembali dalam agenda awal ini bersiaran dari Davos bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia 2023. Masih lagi bersama dengan saya, Amir Farid Rahim, yang merupakan pengarah strategi KRA Group.
saya nak membawa naratif Malaysia pula. Kita nak memperincikan isu serta permasalahan yang perlu dibawa, perlu digarap dari Davos ini dibawa ke Malaysia. Kalau kita lihat daripada Global Risk Report yang dikeluarkan oleh WEF, dalam tempoh 2 tahun di peringkat global secara umumnya menyatakan bahawa isu cost of living. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, isu perubahan iklim itu menjadi keutamaan dan juga kebimbangan utama warga dunia. Malaysia juga tidak lari, lebih kurang sama juga sentimennya, iaitu isu kos sara hidup. Amin. Jadi betul sekali kalau kita lihat pada laporan risiko dunia itu, kerana walaupun kita lihat risiko perubahan iklim dunia ini secara jangka panjang, tetapi impaknya itu sudah boleh mula dirasai sekarang. Kalau kita tunggu untuk bertindak 10 tahun akan datang, kos kepada ekonomi dunia itu yang mungkin akan kehilangan nilai adalah terlalu tinggi, kerana apabila semua musnah, apa lagi yang tinggal untuk pertumbuhan ekonomi dunia? Itu mungkin orang tidak lihat perkara itu dalam jangka masa yang panjang, kerana kita jika kita kaitkan semula dengan peningkatan kos sara hidup di Malaysia, ini merupakan masalah sekarang, dan jika kita tidak selesaikan cari penyelesaian hari ini, dan apa yang pentingnya perbincangan di forum seperti Forum Ekonomi Dunia ini adalah untuk mencari penyelesaian yang tuntas tentang bagaimana untuk menurunkan atau menstabilkan harga. Bagaimana untuk stabilkan harga? Berbagai cara kerjasama yang boleh dilakukan oleh kerajaan dan syarikat-syarikat Malaysia. Contohnya dalam membangunkan industri makanan di Malaysia, bukan sahaja untuk food sovereignty dan food security, tetapi juga untuk memastikan harga sentiasa dapat kita kawal, kerana kalau kita semua benda kita harus ekspor, makanan harus ekspor, beras kita masih tidak self sufficient, kita tergantung pada kondisi pasaran di luar. Jadi jikalau kita boleh melakukan kerjasama dengan dalam jangka masa panjang untuk mencari idea-idea baru untuk membangunkan industri-industri seperti sektor pemakanan dan sektor agribusiness ini, saya rasa kita dapat mencari jalan penyelesaian untuk peningkatan kos sara hidup. Dan satu lagi, apa yang saya nak kaitkan dengan kenapa pentingnya untuk pemimpin Asia bersuara, kerana kita lihat pada tahun lepas apabila berlaku konflik peperangan Ukraine dan Russia, berlakunya krisis tenaga, krisis energi, sumber tenaga. Apabila krisis sumber tenaga berlaku, kos sara hidup, inflasi di negara-negara barat itu meningkat. Akhirnya bank-bank pusat, bank-bank sentral di ekonomi-ekonomi besar ini menaikkan kadar faedah mereka. Apabila mereka menaikkan kadar faedah mereka, kita juga terkesan. Mata wang ringgit kita susut berbanding dolar Amerika. Dan juga central bank kita, bank pusat, bank negara Malaysia juga terpaksa menaikkan kadar faedah. Jadi apa yang dilakukan dalam era globalisasi ini, apa yang berlaku di satu tempat, contohnya ini di Amerika, di negara barat, dinaikkan kadar faedah, kita di Malaysia ini terasa impaknya. Kesan berantai itu. Jadi kesan berantai. Jadi perlu untuk pemimpin dari Asia dan negara-negara membangun ataupun emerging markets untuk menzahirkan pandangan mereka, mengangkat suara negara-negara ini untuk memastikan bahawa negara-negara maju dan negara-negara barat bertindak dengan bertanggungjawab dalam memastikan kita tidak terjerumus ke krisis ekonomi kerana keputusan yang dilakukan oleh negara barat dalam contoh kadar faedah ini. Jadi perlu ada penyelesaian global yang tuntas, perlu ada kerjasama, perlu ada dialog. Dialog ini walaupun kita mungkin tidak dapat mencari solusi penyelesaiannya at that point in time, tetapi dialog harus diteruskan kerana keterbukaan dari segi perbincangan itu penting untuk memastikan bahawa kepentingan semua pihak, bukan satu-satu mana pihak saja, dapat dilindungi dan dijamin dalam kita bergerak ke hadapan. Okey. Bank Dunia, IMF meletakkan unjuran yang boleh dikatakan kalau kita sebagai orang biasa membacanya,
memang takut. Kita tak tahu, risau. Kita tak boleh nak menggambarkan apa yang bakal kita lalui 2023 ini. Tahun yang dikatakan cukup mencabar, terutama melibatkan ekonomi. Apa yang boleh kita, contoh Malaysia, bersama dengan ASEAN, kita berada di dalam APEC, Indonesia, Chairman ASEAN tahun ini, berada di dalam G20. Jadi negara-negara di peringkat ASEAN ini bagaimana ianya boleh dilihat sebagai satu penyatuan dan juga membentuk satu gelembung bahawa apabila apa yang berlaku di peringkat global, contoh apa Farid Amir mengatakan bahawa apa yang berlaku di Amerika Syarikat, peningkatan OPR dan sebagainya, kita juga terasa impaknya. Global recession 2023 yang dijangka akan berlaku mendepani negara-negara maju, impaknya kepada negara-negara ASEAN ini, gelembung yang boleh diwujudkan apabila tempiasnya dilalui dan dirasai, kita berada dalam safe zone. Betul. Jadi ini menyentuh kembali kepada saya katakan tadi, kerjasama yang praktikal di kalangan negara-negara ASEAN. Perlu dibangunkan dasar-dasar bersama yang perlu disepakati dan dibangunkan bersama supaya manfaatnya dapat dirasai oleh semua negara-negara ASEAN dan kita membina satu bubble. Contohnya lah rantaian bekalan global. Kenapa tidak boleh diwujudkan contohnya satu stockpile makanan untuk negara-negara ASEAN di mana apabila berlakunya masalah disruption pada rantaian bekalan ekoran konflik global di Eropah atau di Afrika atau mana-mana, kita di negara di ASEAN, di rantau ASEAN ini ada stok kita sendiri dan mampu memastikan harga kita tidak terkesan dengan lonjakan harga dan mampu memastikan bahawa negara-negara kita terus mendapat supply yang berterusan. Okey, bukan saja makanan, kita boleh juga bangunkan stockpile bersama dalam sektor ubatan. Okey, memastikan kita mempunyai cukup stok ubatan supaya kita tidak terkesan dengan pergerakan harga pasaran dunia. Ataupun adakah kita boleh membangunkan satu industri bersama? Contohnya kita ambil industri kereta elektrik. Kenapa tidak boleh kereta elektrik ini menjadi satu industri ASEAN di mana rantaian bekalan itu dikongsi bersama oleh beberapa buah negara dalam ASEAN, misalnya Indonesia, Thailand, Malaysia. Satu negara buat satu part ini, satu buat part yang lain. Jadi kita sebagai satu rantau, satu community ekonomi bekerjasama bersama, bukan saja untuk memastikan kita mempunyai bekalan yang cukup, tetapi juga kita mampu untuk melindungi pasaran kita daripada kesan ketidaktentuan ekonomi global. Satu lagi saya nak sentuh, a short one, ialah tentang penggunaan pendigitalan dan penggunaan teknologi. Okey, perkara ini kita sudah lihat industri-industri kita sudah mula lakukan, tetapi ia harus percepatkan pada pendapat saya. Walaupun ada resistance contohnya di peringkat syarikat-syarikat kecil, syarikat-syarikat SME, kerana mereka tidak melihat apakah pentingnya untuk mereka melakukan proses pendigitalan, tetapi pendigitalan itu harus dilihat sebagai satu langkah untuk bukan sahaja merendahkan kos untuk syarikat-syarikat SME, tetapi juga memastikan bahawa investment pelaburan dari luar akan tetap berterusan untuk menjana pendapatan. Digital dan solusi digital dan teknologi juga boleh digunakan untuk memastikan kita bergerak naik dalam value chain supaya rakyat di Malaysia ini, rakyat yang bekerja di syarikat-syarikat multinasional, syarikat-syarikat dan rantaian SME yang support syarikat-syarikat multinasional ini dapat memastikan gaji mereka dapat terus meningkat pada kadar yang baik. Kerana kita tahu masalahnya living wage bukan lagi minimum wage. Betul. Kita tidak mahu bekerja hanya sekadar cukup makan. Kita perlu satu gaji yang berkembang dengan bertumbuh kadar pertumbuhan gaji yang naik, yang dapat memartabatkan tenaga kerja kita di Malaysia ini sendiri. Dan solusinya ada pada penggunaan solusi digital. Okey, berbaki lebih kurang dalam 2-3 minit ini. Syarikat-syarikat korporat GLC Malaysia banyak berkampung juga di Davos ini. Apa yang boleh mereka bawakan dalam lanskap operasi pengoperasiannya, dalam pelaburan mereka,
Amir, 2-3 minit ini. Syarikat-syarikat JLC kita ini syarikat-syarikat yang dihormati dan ternama di pasaran, contohnya Petronas, itu nama yang besar dalam oil and gas di dunia, Khazanah, PNB dan EPF. Mereka berada di Davos ini, di World Economic Forum, menyertai forum ini bersama-sama, adalah juga sebagai duta kepada corporate Malaysia. Mereka adalah gambaran kepada situasi ekonomi di Malaysia. Jadi saya rasa penting untuk syarikat-syarikat ini melakukan kerjasama. Mereka semua mempunyai kerjasama korporat di peringkat antarabangsa, tetapi juga untuk dalam bergerak ke hadapan mereka harus mencari peluang-peluang pelaburan baru, membawa masuk pelabur baru ke Malaysia, ataupun bekerjasama dengan partners di luar untuk mencari pelaburan-pelaburan yang akhirnya akan menguntungkan kita, ataupun dari segi perkongsian teknologi, atau juga mungkin dalam isu-isu kelestarian. Dan seperti yang kita sentuh juga tadi, dalam menyuarakan kepentingan kita dalam di peringkat antarabangsa dalam isu-isu prinsip ESG, syarikat-syarikat Malaysia juga boleh memainkan peranan, kerana mereka sendiri juga, saya rasa semua syarikat-syarikat besar di Malaysia mempunyai agenda wawasan kelestarian mereka sendiri. Jadi perkara ini boleh dikongsi bersama di pentas dunia, berkongsi kepada komuniti pelaburan di dunia, supaya komuniti pelaburan antarabangsa dapat merasakan bahawa Malaysia ini berada pada landasan yang tepat. Jadi mereka boleh datang untuk melabur di Malaysia dengan lebih yakin, ataupun kalau mereka sudah melabur di Malaysia, mereka boleh meneruskan dan mengembangkan pelaburan mereka di negara. Akhirnya kita mahukan net win untuk negara Malaysia, dan apa yang penting ialah untuk menunjukkan bahawa Malaysia itu bergerak sebagai satu pasukan. Pihak kerajaan, pihak swasta, pihak NGO, pemimpin masyarakat, semua yang ada di Davos ini kita berkampung dan bersama-sama untuk menunjukkan kepada dunia bahawa prospek kehadapan Malaysia itu adalah positif, dan kita optimistik bahawa Malaysia mampu bergerak lebih maju ke tahap yang lebih baik. Ya, sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan dengan pelaburan, penting juga untuk kita menelitikan sejauh mana keyakinan di peringkat global, bagaimana apa yang bakal dilalui pada tahun 2023 ini. Saya nak sentuh kerana kita tahu tahun 2023 ini suram, prospek pertumbuhan di Asia jauh lebih baik daripada prospek pertumbuhan dunia. Jadi Malaysia boleh menjadi salah satu contoh di mana contoh bright spot di benua Asia ini, di rantau Asia Tenggara kita ini, sebagai salah satu ekonomi yang boleh menjadi yang boleh diposisikan sebagai ekonomi yang menjadi pintu masuk kepada pelaburan di rantau Asia Tenggara, dan merupakan bright spot dalam prospek pelaburan tahun ini. Walaupun global berdepan ataupun jangkaan unjuran kemungkinan cabaran global itu begitu tinggi, tetapi sudah tentu apabila Malaysia bergerak secara berpasukan dalam gelembung Asia. InsyaAllah saya rasa kita boleh lakukannya. Ya, okey. Amir Farid Rahim, terima kasih, pengarah strategi kumpulan KRA, berkongsi pandangan, cetusan idea melihat kepada apa yang boleh kita belajar daripada WEF 2023 ini. Apa fokus keutamaan yang boleh dijadikan tumpuan, dan bagaimana membawa naratifnya kembali pulang ke tanah air. Dan sudah tentu agenda awal ni tidak berakhir di sini. Ada lagi beberapa lagi siri-siri menarik akan kami bawakan sepanjang liputan bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia 2023. Sekian saja agenda awal ni. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum, salam hormat.